Allah Ta'ala nak cerita kepada baginda Nabi SAW apa yang Allah Ta'ala jadikan kepada umat zaman Nabi Ibrahim AS. Bila mana baginda Nabi SAW, Nabi ajak umat baginda pada waktu itu untuk beriman kepada Allah, untuk bertakwa kepada Allah, dan meninggalkan segala maksiat yang telah mereka lakukan. Maka ketika itu Nabi terpaksa untuk menerima satu tuhmahan yang teramat dahsyat. Maka ayat ini Allah Ta'ala turunkan kepada baginda Nabi SAW sebagai Allah Ta'ala nak pujuk dan Allah Ta'ala nak cerita bagaimana Allah Ta'ala jadikan kepada umat baginda Nabi Ibrahim AS. Allah Ta'ala nak cerita kepada baginda Nabi SAW. Allah Ta'ala kata, "Hai Muhammad, kalaulah umat kamu hari ini bila mana mereka mendapat nikmat Allah, bila mana Allah Ta'ala turunkan rahmat kepada mereka, lalu setelah mana mereka mengambil nikmat Allah, mereka tak nak bertakwa. Maka Allah Ta'ala kata, hai Muhammad, pesan kepada umat kamu, jangan sehingga mana Allah Ta'ala jadikan mereka seperti mana umat Nabi Ibrahim AS." Kalau kita tengok umat Nabi Ibrahim AS, salah seorang makhluk ketika itu yang ada bersama dengan Nabi Ibrahim yang dinamakan sebagai Namrud. Namrud ini Allah Ta'ala ceritakan kepada kita. Allah Ta'ala minta hari ini kita tengok balik sejarah yang Allah Ta'ala rakamkan di dalam Al-Quran. Seorang manusia yang bernama Namrud, bila mana dia hidup di atas muka bumi Allah, apa nikmat yang Allah Ta'ala tak bagi ke dia? Namrud ni, sehingga mana ulama membincangkan Namrud ini tergolong di kalangan 4 orang manusia yang hidup di atas muka bumi Allah, yang mendapat rahmat, yang mendapat segala kelebihan daripada Allah berbanding di antara makhluk-makhluk manusia yang lain. Ni dalam sejarah dunia. Nah, kalau ikut dalam sejarah dunia, manusia yang mendapat kelebihan 5 orang. Seorang ni ulama tak bincang dah. Sebab apa? Sebab baginda Nabi SAW. Lalu ulama membincangkan kepada kita ada 4 orang manusia yang hidup di atas muka bumi Allah, di atas dunia. Allah Ta'ala memberi kelebihan tersebut. Daripada 4 orang ni, ulama kata 2 orang manusia yang mendapat kelebihan di atas dunia, lalu dia beriman kepada Allah. Lagi 2 orang manusia hari ni dapat nikmat Allah, lalu dia tidak beriman kepada Allah. Siapa 2 orang manusia yang beriman kepada Allah? Yang pertama yang disebut sebagai Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman ni hidup di atas dunia, apa kelebihan Allah Ta'ala tak bagi? Nah, sehingga mana Nabi Sulaiman bukan sekadar Allah Ta'ala bagi kerajaan dan sebagainya. Nabi Sulaiman alaihissalam mampu untuk memahami segala perkataan yang dipertuturkan oleh makhluk yang lain, seperti mana binatang. Buka dalam surah An-Naml, Allah Ta'ala cerita dah. Nah, bila suatu hari, bila mana Nabi Sulaiman berjalan, tiba-tiba Nabi Sulaiman terdengar satu arahan yang telah dikeluarkan oleh Raja Semut. Ni ketua semut ni bagi arahan kepada semut-semut yang lain. Bila nampak Nabi Sulaiman berjalan dengan tentera dia, suruh masuk sarang masing-masing, masuk rumah masing-masing. Sebab apa? Takut nanti Nabi Sulaiman dan tentera dia tak nampak semut ni, maka mereka terpijak. Bila Nabi Sulaiman dengar saja ayat yang dikeluar macam tu oleh tentera semut, apa Nabi Sulaiman sebut? Allah Ta'ala cerita dalam Al-Quran, fatamassama dhahikan min qawliha wa qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Ni bila mana Nabi Sulaiman alaihissalam mendengar arahan yang dikeluarkan oleh ketua semut tersebut, maka bila Nabi Sulaiman tengok, Nabi Sulaiman tersenyum. Ini membuktikan bahawa Nabi Sulaiman alaihissalam mendapat satu kelebihan yang daripada orang yang lain, iaitu mampu memahami bahasa binatang. Maka ketika ini Nabi Sulaiman alaihissalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini membuktikan Nabi Sulaiman beriman kepada Allah. Yang kedua, siapakah manusia yang hidup di atas dunia yang mendapat kelebihan lalu dia beriman kepada Allah, yang mana Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Kahfi. Ni hari ni kita baca dah ni. Dan Nabi sebut dalam hadis, siapa yang baca surah Kahfi, nah pada hari Jumaat, adha'allahu mimma baina jum'atain, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kama qala. Nah, Nabi kata siapa yang baca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat, maka Allah Ta'ala akan menerangi dengan cahaya petunjuk Allah. Allah Ta'ala akan duduk jaga dia di antara bertemunya 2 Jumaat.
Ni dalam surah Kahfi Allah Ta'ala sebut dah. Nah, Allah Ta'ala cerita pasal seorang raja yang mendapat kelebihan yang disebut sebagai Zulkarnain. Zulkarnain ni dia dapat satu kelebihan yang manusia yang lain tak dapat. Nah, di antaranya kelebihan yang Allah Ta'ala bagi kepada Raja Zulkarnain. Zulkarnain ketika mana dia hidup di atas muka bumi Allah, dia mampu untuk mengurung satu makhluk yang bernama Ya'juj dan juga Ma'juj. Hebat Zulkarnain ni. Nah, hebat tak hebat Zulkarnain? Hari ni kita cari dekat mana tempat Ya'juj dan Ma'juj, tak jumpa. Tapi bukti kata Zulkarnain ini beriman kepada Allah, setelah mana dia tangkap dan dia kurung Ya'juj dan juga Ma'juj, akan tetapi dia tidak membunuh Ya'juj dan juga Ma'juj. Kita hari ni kalau tangkap kucing, kalau tangkap burung dan sebagainya, ambil burung tersebut, ambil kucing tersebut, masuk dalam sangkar, kita kurung, takkan kita tak mampu nak bunuh? Takkan kita tak mampu nak sembelih burung tu? Tapi Zulkarnain, kita Zulkarnain ini disebabkan dia beriman kepada Allah, walaupun dia mampu untuk mengurung Ya'juj dan juga Ma'juj, akan tetapi dia tak bunuh Ya'juj dan Ma'juj. Sebab apa? Sebab dia beriman kepada Allah bahawa esok di akhir zaman yang akan bertemu dengan umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum datangnya kiamat, Allah Taala akan keluarkan semula Ya'juj dan juga Ma'juj ini. Maka Zulkarnain dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ada lagi dua orang manusia, dua orang makhluk yang hari ini dapat kelebihan di atas muka bumi Allah melebihi manusia yang lain, akan tetapi mereka tidak beriman kepada Allah. Yang pertama yang disebut sebagai Namrud. Namrud ni apa kelebihan dia tak dapat? Semua dia dapat, kerajaan dia dapat, kemewahan dia dapat, bala tentera yang cukup hebat. Hebat tak hebat Namrud ini, satu ketika dulu dia mampu untuk membakar Nabi Ibrahim AS. Hebat-hebat Firaun tak mampu nak buat apa kepada Nabi Musa. Lawan dengan Nabi Musa, kalah dia. Hebat-hebat Namrud, Allah Ta'ala hantar utusan kepada dia. Nabi Ibrahim pergi ajak dia beriman kepada Allah dengan kehebatan yang dia ada di atas dunia. Dia ambil Nabi Ibrahim, humbang dalam api. Sebab tu dia tergolong di antara golongan manusia yang dapat kelebihan, lalu dia kafir kepada Allah. Bila mana Namrud ini dia mendapat kelebihan di atas dunia, jadi seorang raja, dapat kekayaan, dapat kemewahan, lalu dia lawan Allah, maka Allah Ta'ala kata, "Hai Muhammad, tolong pesan kepada umat kamu, jangan jadi macam Namrud. Kalaulah esok di akhir zaman umat kamu ambil nikmat Allah, umat kamu ambil segala kekayaan, kesihatan yang Allah Ta'ala bagi, lalu mereka tak nak beriman kepada Allah, apa Allah Ta'ala sebut? Innallaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Kami tak malu untuk kami datangkan semula kepada umat kamu, hai Muhammad, bala ataupun ujian kami seperti mana kami memusnahkan kerajaan Namrud. Ni kalau hari ni umat Nabi ambil nikmat Allah, ambil segala-gala apa yang Allah Ta'ala bagi, tak nak bertakwa kepada Allah, Allah Ta'ala boleh buat macam Allah Ta'ala buat dekat Namrud. Apa Allah Ta'ala buat dekat Namrud? Allah Ta'ala cerita, "Hai Muhammad, kami hantar untuk memusnahkan tentera-tentera kami kepada Namrud, dengan mana kami menghantar mathalan ma ba'udatan fama fawqaha." Allah Ta'ala kata, "Hai Muhammad, kamu cerita kepada umat kamu, Namrud dulu hebat-hebat kerajaan dia tu yang mampu untuk membakar Nabi Musa. Apa yang kami buat? Bila mana kami nak memusnahkan kerajaan Namrud, kami hanya menghantarkan bala tentera kami kepada tentera Namrud, hanya sekadar bala di dalam bentuk saiz yang kecil." Saiz yang kecil itu besar mana? Mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Kami hanya hantar untuk memusnahkan kerajaan Namrud, bala tentera kami hanya sebesar nyamuk. Bahasa mudah Allah Ta'ala nak sebut, Namrud dulu tak mau beriman, akhir sekali kami memusnahkan tentera Namrud, kami memusnahkan kerajaan Namrud dengan kami hantar bala kami di dalam bentuk zarah yang kecil. Nyamuk. Allah Ta'ala bukan hantar tsunami, bukan hantar ribut, bukan hantar peti. Allah Ta'ala hantar nyamuk. Ni satu bala, satu ujian yang menyerang tentera umat manusia pada waktu tersebut, yang mampu mematikan umat manusia, akan tetapi bala tentera tersebut dalam bentuk zarah yang kecil. Jelas Allah Ta'ala sebut ayat 26 dalam surah Baqarah. Maka Allah Ta'ala kata, "Hai Muhammad, pesan kepada umat kamu,
kami boleh buat kepada umat kamu sekiranya mereka tidak bertakwa kepada Allah. Mereka ambil nikmat tapi tak nak bertakwa. Kami boleh memusnahkan umat kamu di akhir zaman nanti, fama fauqaha, dengan mana kami menghantar bala kami dalam bentuk zarah yang lebih kecil daripada nyamuk yang kami hantar kepada Namrud, ataupun kami boleh hantar bala kami dalam bentuk zarah yang lebih besar daripada nyamuk yang kami hantar kepada Namrud. Persoalan dia hari ni berlaku senang. Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala tanya soalan. Allah Ta'ala kata, hai umat Muhammad, hari ni duduk di atas dunia, bertakwalah kepada Allah. Lalu Allah Ta'ala kata, bila mana kami hantar bala kami di dalam bentuk zarah yang kecil yang mampu untuk memusnahkan umat manusia, maka kata Allah, ketika itu umat manusia terbahagi kepada dua kumpulan. Kumpulan yang pertama, fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Kumpulan yang pertama, bila mana kami hantar bala yang kecil macam ni yang mampu merosakkan dan mematikan seluruh umat manusia, ketika itu kumpulan yang pertama terdiri daripada orang yang beriman. Orang beriman tengok bala macam ni, apa dia sebut? Allah Ta'ala hantar ujian macam ni, dia kata fa annahu al-haqqu min rabbihim. Mereka tahu ini adalah kebenaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala. Adapun golongan yang kedua yang tak kuat iman mereka kepada Allah, golongan yang kedua yang tidak beriman kepada Allah, maka mereka kafir kepada Allah. Bila mana Allah Ta'ala hantar ujian dalam bentuk zarah yang kecil macam ni yang mampu untuk memusnahkan umat manusia, ketika itu mereka akan mempersoalkan Allah. Fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala. Mereka kata, takkan yang ni ujian Allah Ta'ala kot? Nampak? Takkan yang ni bala Allah? Kalau tsunami, yalah bala. Sebab umat manusia ni, dia beranggapan sesuatu ujian, dia beranggapan sesuatu itu bala, sekiranya mari kepada mereka dalam bentuk benda yang besar. Bila Allah Ta'ala hantar benda yang kecil, ketika itu manusia terbahagi kepada dua. Kalau Allah Ta'ala hantar banjir, semua tahu dah. Dia kata logiklah mati sampai berjuta, banjir mari besar. Bila mana Allah Ta'ala hantar bala tentera Allah dalam bentuk yang kecil, ketika ini manusia terbahagi kepada dua kumpulan. Kumpulan yang pertama, mereka beriman, ini ujian Allah. Kumpulan yang kedua, mereka akan mempertikaikan Allah. Fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala. Ini soalan yang ditanya oleh orang kafir musyrikin kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, wahai orang kafir, hari ni tolonglah beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, sebab hari ni kamu ambil nikmat banyak dah daripada Allah. Kalau hari ni kamu tak nak beriman kepada Allah, takut-takut Allah Ta'ala musnahkan kamu seperti mana Nabi Sulaiman, kerajaan Nabi Sulaiman. Nah, seperti mana seorang Namrud yang hidup pada zaman Nabi Sulaiman. Maka ketika itu orang kafir bertanya kepada Nabi, fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala. Muhammad, kata Tuhan kamu tu hebat sangat, takkan habis modal dah, tak boleh hantarkan benda hak besar sikit ni, mari hantar nyamuk. Nampak? Mereka mempermainkan Nabi. Macam kita hari ni ya. Nah, kalaulah orang yang tak beriman kepada Allah, Allah Ta'ala hantar ujian dalam bentuk zarah yang kecil macam ni, apa dia sebut? Dia kata, takkan yang ni ujian Allah Ta'ala kot. Dia kata, ni biasalah permainan dunia, dia kata. Ni orang tak beriman, dia akan sebut macam tu. Dia tidak kembali kepada Allah, malah dia duk salah orang lain. Maka apa Allah Ta'ala sebut? Bila mana kami turun ujian macam ni kepada umat manusia di atas muka bumi dalam bentuk zarah yang kecil yang mampu untuk memusnahkan umat manusia, maka ketika itu manusia terbahagi kepada dua kumpulan. Yang pertama, yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran. Kumpulan pertama, bila mana kena ujian macam ni, mereka semakin jauh daripada Allah. Kumpulan yang kedua, bila kena ujian macam ni, mereka semakin dekat daripada Allah. Nak jadi kumpulan mana? Nah, sebab itulah Allah Ta'ala sebut jelas, yudhillu bihi katsira. Manusia bila kena ujian macam ni, Allah Ta'ala hantar ujian dalam bentuk zarah yang kecil, semakin hari semakin jauh mereka dengan Allah. Apa bukti dia? Sebelum ni boleh mari sembahyang elok dah. Ni boleh mari sembahyang elok dah sebelum ni. Bila Allah Ta'ala hantar ujian macam ni, 3 bulan tak boleh mari sembahyang. 3 bulan tak boleh mari sembahyang. Hari ni alhamdulillah Allah Ta'ala bagi boleh mari sembahyang juga, tapi tengok muka dia tak ada.
Bila kita tanya dia, haji, sebab apa hari ni tak mari sembahyang dah? Apa dia sebut? Dia kata, ustaz, biasalah 3 bulan dah tak kerja. Bila 3 bulan tak kerja, duit tak ada, duk habis duit simpanan ni dia sebut. Bila hari ni boleh kerja, kami terpaksa lah kerja balik. Nak kena kerja pula, kerja 3 bulan tinggal, hari ni kena kerja 2 kali ganda, sebab lama dah tinggal. Bila hari ni kami kerja 2 kali ganda, tak sempat dah nak mari sembahyang. Ada orang macam tu. Lepas Allah Ta'ala bagi ujian, hari ni tabung lalu pun dia tak bubuh duit dah. Sebelum ni boleh sedekah, boleh infak. Kena ujian macam ni 3 bulan tak kerja, hari ni tabung lalu, dia tengok tabung, dia buat tak tahu. Tanya sebab apa tak sedekah dah hari ni, dia kata nak sedekah macam mana, 3 bulan baru ni perhabis banyak dah, nanti pula kita sedekah. Nampak? Yudhillu bihi kathira. Bila Allah Ta'ala turun ujian macam ni, ingat kot manusia semakin dekat dengan Allah, rupanya semakin jauh, pakat tak nak buat ibadah, jenis sayang habis harta benda. Wa yahdi bihi kathira. Ada di kalangan umat manusia hari ni, bila mana Allah Ta'ala bagi ujian macam ni, maka mereka ini bertambah keimanan mereka kepada Allah, lalu Allah Ta'ala bagi hidayah kepada mereka. Maka di akhir ayat ni apa kata Allah? Wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin. Sama sekali kami tidak akan sesatkan golongan umat manusia di atas muka bumi Allah illa al-fasiqin, kecuali ketika itu mereka sendiri yang memilih diri mereka untuk menjadi orang yang fasik.